Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Sedar tak sedar kita dah sampai episod akhir siri Bercakap Dengan Jin jilid 1 ni guys. Bagi korang yang baru nak follow cerita ni atau terlepas episod-episod yang lalu, aku ada buat playlist untuk siri Bercakap Dengan Jin ni. Aku akan letak link dekat description box dekat bawah atau dekat sini. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe tu, please subscribe guys, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik lagi pada masa akan datang. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Datuk TJ menggigit bibir. Dia pandang wajah Nolin yang kelihatan cemas tu. Dari wajah Nordin, mata Datuk TJ beralih ke wajah Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya guys. Nak halau siapa? Tak ada seorang pun yang masuk sini. Ulang Datuk TJ dengan nada suara yang cukup lembut guys. Ada. Dia selalu ganggu saya. Kalau diusir, dia... Dan Nordin terus menghentak-hentakkan kaki dia ke lantai sambil meronta-ronta guys. Ibunya terus memeluk dengan erat dan kemas. Datuk TJ terdiam, tak tahu apa yang harus dibuatnya. Bunyi bising di bilik atas membuatkan Pak Ayub Naim dan isterinya terbangun yang tidur di bilik bawah guys. Mereka naik ke bilik Nordin. Waktu Pak Ayub dan isterinya sampai, Nurbaya sedang menyapu peluh di dahi Nordin. Isteri Pak Ayub Naim terus bertanya, "Apa yang dah jadi Nordin?" "Saya takut makcik." Suara Nordin terketa-keta guys. Kemudian Nurbaya memberitahu isteri Pak Ayub Naim bahawa kakaknya seperti melihat sesuatu di luar bilik yang mahu mengacaunya guys. Nurbaya terus membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba dia tengok Nordin jatuh pingsan. "Badannya terus jadi panas makcik," kata Nurbaya. Isteri Pak Ayub Naim resah dan berkata pada suaminya, "Apa yang harus kita buat?" Pak Ayub Naim terdiam. Dia berjalan berpusing-pusing di hadapan Tok Kaya Sendi Diraja, lalu berhenti di hadapan Datuk TJ guys. Nolin diganggu oleh sesuatu. Setahu aku, penjaga rumah tua ni tak akan membuat kacau, apa lagi terhadap keluarga Tok Kaya, kata Pak Ayub Naim sambil merenung Datuk TJ dan Tok Kaya Sendi Diraja. Pak Ayub terus berkata, "Kalaupun dia menampakkan dirinya, itu sebagai tanda salam perkenalan." Isteri Pak Ayub Naim secara tiba-tiba berdiri. Matanya mula merah merenung ke wajah Nordin. Sama ada salam perkenalan atau tidak, dia tetap syaitan. Saya tahu setiap kali Nordin cuti, dia yang jadi korban. Nada suara isteri Pak Ayub Naim cukup keras guys. Semua yang ada dalam bilik tu berpandangan sesama sendiri. "Kita kena selesaikan masalah ini. Saya tak mahu anak saya jadi korban," kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja. "Siapa orangnya yang boleh menolong kita?" sahut Pak Ayub Naim. Pertanyaan Pak Ayub Naim tidak mendapat jawapan guys. Datuk TJ terus bercakap sesuatu dengan Tok Kaya Sendi Diraja. Kemudian Tok Kaya pula membisikkan sesuatu ke telinga Pak Ayub Naim. "Baik," kata Pak Ayub Naim dan terus keluar dari bilik. 10 minit kemudian, Pak Ayub Naim masuk ke bilik dengan membawa air dalam mangkuk putih. "Bagi dekat dia," ujar Tok Kaya Sendi Diraja. Pak Ayub Naim meletakkan mangkuk putih berisi air dekat depan Datuk TJ. Datuk TJ masukkan separuh jari hantunya ke dalam mangkuk putih tu guys. "Ambil air ni dan sapu ke mukanya," kata Datuk TJ pada isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Bila isteri Tok Kaya Sendi Diraja menyapu air ke muka Nordin, TJ lihat Nordin lemah dan terus terlena. Nordin pun diletakkan ke atas katil dengan ditemani oleh ibunya. Tok Kaya Sendi Diraja, Datuk TJ dan Pak Ayub Naim keluar dari situ dan terus menuju ke bilik TJ dan datuk dia menginap. Mereka berbincang panjang. Datuk TJ dengan rasa rendah hati ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga Tok Kaya Sendi Diraja tu. "Saya sekadar mencuba, sama ada jadi atau tidak terletak pada kuasa Allah. Kalau Allah memberkati, kita akan berjaya," ujar Datuk TJ. "Saya faham," sahut Tok Kaya Sendi Diraja. "Mencuba, apa salahnya?" celah Pak Ayub Naim pula. Akhirnya mereka pun berpisah. Esoknya guys, Nordin terus jatuh sakit. Tubuhnya sekejap panas, sekejap sejuk. Datuk TJ tak buat apa-apa pada sebelah paginya untuk mengubati sakit Nordin tu. Menurut Datuk TJ, Nordin demam kerana lemah semangat guys. Pada sebelah petangnya, baru Datuk TJ memulakan tugasnya. Itu pun sesudah membuat beberapa persiapan rapi di biliknya guys. Datuk TJ minta izin pada Tok Kaya Sendi Diraja untuk masuk ke dalam bilik Nordin. "Silakan, maknya ada dekat dalam," kata Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk TJ merenung muka Tok Kaya Sendi Diraja guys. "Jangan tegur apa yang saya lakukan." Datuk TJ mengingatkan TJ dan Tok Kaya Sendi Diraja. Dengan tenang, Datuk TJ melangkah, berdiri betul-betul di tengah pintu bilik. Dia memusingkan badannya dari kiri ke kanan guys.
Dia mengeluarkan kain hitam dari pinggang lalu melemparkan ke tengah ruang rumah. Lepas tu Datuk TJ mempersilakan Tok Kaya Sendiri Raja dan TJ menghampiri Norlin. Tiba-tiba guys, wajah Norlin berubah menjadi takut dan cemas. Dia merasakan Datuk TJ nak mengganggunya guys. Namun begitu, dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, Datuk TJ memegang urat nadi di tangan kanan Norlin. Mulut Datuk TJ terus terkumat kamit. Matanya sekejap terpejam, sekejap terbuka. Dia memerhatikan wajah Norlin dari hujung rambut hingga ke hujung kaki guys. TJ lihat Datuk dia menarik nafas panjang. Datuk dia mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. TJ terdengar jam berbunyi sebanyak 5 kali guys. Angin petang terasa masuk dengan deras ke dalam bilik tu. Ada bunyi suara burung gagak liar di pucuk kekabu. Walaupun di luar cuaca cukup panas dan cerah guys, tetapi di ruang tu tetap kelihatan muram. Malah ada beberapa bahagian rumah tu bagaikan tidak terkena sinaran matahari. Sedang TJ dan Tok Kaya Sendiri Raja serta isterinya melihat Datuk TJ menjalankan tugasnya guys, terdengar bunyi bingkai gambar terhempas di lantai. Kaca dari bingkai gambar tu bagaikan bergerak-gerak sendiri menuju ke arah tiang seri rumah. Bila Tok Kaya Sendiri Raja mahu merapatinya, Datuk TJ segera menahan. "Jangan! Kenapa? Barangkali dia mahu menguji kita. Apa yang patut kita lakukan?" "Tak ada apa yang perlu kita lakukan." Datuk TJ memberi penjelasan pada Tok Kaya Sendiri Raja. Dan Tok Kaya Sendiri Raja pun menganggukkan kepalanya 2-3 kali. Waktu isteri Tok Kaya Sendiri Raja membetulkan duduknya, pintu bilik berbunyi dengan kuatnya macam dihempas oleh manusia. Gegarannya menjatuhkan botol-botol kecil yang terletak di atas meja hias Norlin. Bulu roma TJ mula tegak guys. Datuk TJ masih lagi tenang. Mata Norlin tidak selia tadi. Kedua-dua biji matanya merenung atap rumah guys. Norlin tak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia seolah-olah berada di dunia lain. Datuk TJ memberikan isyarat kepada Tok Kaya Sendiri Raja supaya mendekatinya guys. Macam mana? Soal Tok Kaya Sendiri Raja pada Datuk TJ. Datuk TJ pun mendekatkan mulutnya ke telinga Tok Kaya Sendiri Raja lalu berbisik. "Memang ada yang nak mengacaunya. Siapa? Penunggu rumah ni? Raja ke? Puteri ke? Atau apa?" Nampak betul tak sabarnya Tok Kaya Sendiri Raja bila berhadapan dengan masalah yang rumit tu. Datuk TJ mula resah. Memang pantang betul dia bila dia menjalankan tugas, dia diganggu dengan beberapa soalan atau pertanyaan. Perbuatan begitu boleh mengganggu tumpuannya pada kerja yang dia lakukan. "Saya tak dapat mengatakan siapa orangnya. Ada baiknya Tok Kaya tengok sendiri." "Tengok sendiri? Saya seorang je ke?" "Tak, dengan orang yang ada di sini." Mendengar jawapan dari Datuk TJ tu, Tok Kaya Sendiri Raja merenung muka isterinya. Mereka nampak cemas guys. Norlin masih terbaring di atas katil. Matanya tidak lagi tertumpu pada atap rumah. Datuk TJ memberikan isyarat supaya TJ menghampirinya guys. "Ada apa Tok? Kau duduk dekat aku," kata Datuk TJ. TJ angguk kepala. Ekor mata Datuk TJ merenung wajah Tok Kaya Sendiri Raja. "Usah bimbang, Tok Kaya dan yang lain-lain harus mandi dengan air bunga 7 jenis," beritahu Datuk TJ pada Tok Kaya Sendiri Raja dengan wajah yang selamba. Datuk TJ minta mangkuk putih berisi air bersama dengan bunga kemboja, bunga raya dan bunga tanjung guys. Tak sampai 10 minit, semua barang yang dikehendaki oleh Datuk TJ tersedia di hadapannya. 3 kuntung bunga yang berlainan jenis tu Datuk TJ taburkan ke atas air dalam mangkuk putih tu. Jam di tengah ruang rumah berbunyi lagi sebanyak 6 kali. Cuaca di luar tak secerah tadi. Keadaan dalam rumah bertambah suram guys. Mereka terdengar bunyi deru angin masuk ke dalam rumah. Bunyinya cukup kuat. Datuk TJ suruh mereka semua bertenang. Datuk TJ pun memperkemaskan silanya. Dia memejamkan matanya sambil menarik nafas dengan tenang. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Nafasnya semakin kencang. Wajah Datuk TJ berkerut guys. Kemudian Datuk TJ meraba telinga kirinya 3 kali berturut-turut. Wajahnya kelihatan beransur tenang dan tarikan nafasnya bertambah aman. Datuk TJ pun membuka matanya dengan perlahan-lahan dan merenung ke kiri dan ke kanan guys. Wajah TJ dan Tok Kaya Sendiri Raja direnung dengan tajam oleh Datuk TJ. "Begini Tok Kaya, penunggu ni sedia menemui kita," kata Datuk TJ. "Bila?" soal TJ. "Malam ni, kira-kira pukul 9 malam." Jawapan Datuk TJ tu ternyata menimbulkan kebimbangan di hati Tok Kaya Sendiri Raja. Lalu dia bertanya, "Di mana?" "Di ruang rumah ni," jawab Datuk TJ dengan nada suara yang agak keras. Bagaikan ada satu kuasa gaib. Norlin yang terlentang di atas katil bangun dengan tiba-tiba. Dia nampak sihat dan melangkah dengan tenang di hadapan Datuk TJ. "Penunggu rumah dah bebaskannya. Bawalah dia ke bilik mandi," Datuk TJ memberitahu isteri Tok Kaya Sendiri Raja. Arahan Datuk TJ tu segera dipatuhi. Kemudian Datuk TJ ajak TJ turun dari bilik Norlin. "Saya dengan cucu saya ni nak pergi petik bunga 7 jenis. Jadi Tok Kaya tak payahlah ikut," bagi tahu Datuk TJ pada Tok Kaya Sendiri Raja. "Silakan,
Tapi jangan lupa, lepas main isyak datang jumpa saya ambil air bunga. Mesti Datuk TJ dan Tok Kaya Sendiri Raja pun ketawa. Dengan bantuan Pak Ayub Naim, TJ dan Datuk dia terus pergi ke kampung Keramat Pulai. Pak Ayub Naim terus membawa mereka ke satu kawasan di kaki gunung. Menurut Pak Ayub Naim, semua jenis bunga yang tumbuh di kawasan tu boleh dipetik. Tak payah minta kebenaran dari tuannya, tanya Datuk TJ. Pak Ayub Naim tersenyum. Tanah ni tanah Tok Kaya Sendiri, ambil lah. Senang hati saya. Kita nak buat ubat mesti kena minta izin. Kalau dah Tok Kaya Sendiri yang punya, senanglah kita berunding, kata Datuk TJ. Kawasan di kaki gunung tu memang lapang guys. Di kawasan paling hujung ada tempat orang memecah batu. Banyak anak muda Keramat Pulai yang bekerja dekat syarikat pemecah batu dekat situ. Arah selatan pula terdapat kawasan kolam lombong tinggal dengan air yang membiru. Terdapat beberapa orang kampung dari Keramat Pulai memancing di kolam lombong tinggal tu guys. Satu perkara yang menarik, semua jenis bunga terdapat di kawasan tanah lapang tersebut. Sesekali bila angin datang, TJ dapat menghidu bau yang cukup wangi guys. Datuk TJ dah dapat mengumpulkan 7 jenis bunga. Semuanya Datuk TJ dah masukkan dalam bekas khas. Ketika tu kaki langit sudah bertukar warna guys. Puncak gunung yang tadi kelihatan hijau dengan tumbuh-tumbuhan bertukar menjadi hitam. Siapa yang tanam pokok-pokok bunga dekat sini? Soal Datuk TJ pada Pak Ayub Naim. Arwah ayah Tok Kaya, masa hayatnya dia selalu jalan dekat sini setiap malam Jumaat waktu bulan penuh. Buat apa dia ke sini? Itu saya kurang tahu pula. Mendengar jawapan tu, Datuk TJ tak lagi mengajukan sebarang pertanyaan. Tetapi penjelasan Pak Ayub Naim tadi tu menimbulkan beberapa persoalan dalam diri TJ. Adakah arwah ayah Tok Kaya Sendiri Raja ni mempunyai hubungan dengan makhluk gaib? Adakah pokok-pokok bunga yang ditanam di kawasan kaki gunung tu ada tujuan yang tertentu? Cukup susah untuk TJ memberi jawapan pada pertanyaan yang timbul dalam diri dia tu. Mereka pun meninggalkan kawasan kaki gunung tu. Waktu TJ dengan Datuk dia serta Pak Ayub Naim melintasi jambatan yang merintangi sebuah anak sungai, suara azan terdengar dari surau kecil yang terletak di tepi sungai. Datuk TJ pun memutuskan untuk menunaikan fardu maghrib di surau Keramat Pulai. Selepas menunaikan fardu maghrib, mereka meneruskan perjalanan ke rumah Tok Kaya Sendiri Raja. Kali ni TJ tak mahu naik basikal dengan Datuk dia. Dia nak naik basikal dengan Pak Ayub Naim pula. Kenapa? Saya nak bercakap dengan Pak Ayub Naim. Terpulanglah. Boleh ke bawa cucu kami itu Pak Ayub? Boleh, apa salahnya? TJ pun terus melompat naik basikal Pak Ayub Naim. Pak Ayub Naim terus bercerita tentang keistimewaan arwah ayah Tok Kaya Sendiri Raja tu. Menurut Pak Ayub Naim, ayah Tok Kaya Sendiri Raja pernah dapat harta karun di kaki gunung, iaitu tempayan tembaga yang sumbing mulutnya. Tempayan tu dia tak bawa balik. Dia tempatkan di satu kawasan dan dimandikan dengan air bunga-bungaan selepas sembahyang Jumaat. Sejak jumpa tempayan tembaga tu, perniagaannya bertambah maju. Lombong biji timah terus dibuka hingga ke jeram mengkuang dekat bidu. Bila ayah Tok Kaya Sendiri Raja meninggal dunia, tempayan tembaga tu terus gaib entah ke mana. Lebih kurang pukul 9 malam, selepas dimandikan dengan 7 jenis air bunga, Tok Kaya Sendiri Raja dan isterinya kelihatan tenang dan bersemangat untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Begitu juga dengan Nurbaya, Nolin dan Pak Ayub Naim, suami isteri. Semuanya duduk di atas tikar mengkuang panjang. Nolin mengadu pada Datuk TJ yang dirinya terasa pening guys. Datuk TJ suruh dia baring dekat ibunya. Sesuai dengan permintaan Datuk TJ, hanya 3 batang lilin sahaja yang dipasang menjadikan suasana agak samar-samar guys. Datuk TJ pun duduk. Mulut Datuk TJ terkumat kamit guys. Suasana cukup sunyi, macam berada di tanah perkuburan. Hanya bunyi nafas je yang kedengaran. Entah dari mana tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing. Cukup menghairankan. Sekitar kawasan tu tak ada orang yang memelihara anjing. Udara menjadi sejuk. Terdengar suara orang mengeluh dari bilik sebelah. Nolin tiba-tiba bangun lalu memandang wajah ibunya guys. Bersedialah, kejap lagi dia akan datang, kata Datuk TJ. Apa yang diperkatakan oleh Datuk TJ tu memang benar guys. Di hadapan secara perlahan-lahan muncul semacam gumpalan kabus bergulung-gulung dan kemudian menipis secara perlahan-lahan. Bila gumpalan kabus tu hilang, muka isteri Tok Kaya Sendiri Raja berubah menjadi pucat. Begitu juga dengan muka Nolin. Ada lembaga berbentuk bayi terapung-apung tanpa seurat benang. Matanya yang bercahaya tu memandang wajah Tok Kaya Sendiri Raja dan isteri dan beralih pula ke muka Nolin. Siapa namamu anak yang baik? Tanya Datuk TJ. Saya belum ada nama, jawab bayi tu. Suara tu bukan keluar dari mulut bayi tersebut, tapi datangnya dari satu arah yang lain dan bergema guys. Datuk TJ terus merenung ke arah bayi tu. Rumah ni kau yang punya? Tanya Datuk TJ. Badan Datuk TJ mula menggigil bagaikan digoncang oleh sesuatu guys. Kau tinggal dekat sini? Soal Datuk TJ lagi. Tak, terdengar suara gema yang agak jauh. Kenapa kau ganggu Nolin? Saya cuma nak jumpa mak saya,
isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mula menggelabah guys. Datuk TJ memberikan isyarat pada semua yang ada di situ supaya bertenang. Tetapi perubahan di wajah isteri Tok Kaya Sendi Diraja nampak dengan jelas. Kenapa kau nak berjumpa dengan ibumu? Saya minta dipertanggungjawabkan. Maksudmu? Kenapa saya dibunuh? Jadi ibumu telah membunuhmu? Ya, waktu saya 7 bulan dalam kandungan dengan bantuan doktor, saya dikeluarkan dari rahim secara paksa. Sebaik saja suara tu hilang, diganti pula dengan suara tangisan. Suara tu terdengar sayup-sayup dan amat menyedihkan. Datuk TJ meletakkan kedua belah tangannya di atas tempurung lutut. Salah satu daripada api lilin di hadapannya dipadamkan. Kau nak balas dendam ke? Bukan itu maksud saya. Jadi apa tujuanmu yang sebenar? Saya memerlukan nama dan pengakuan dari ibu yang sebenar dan kaum keluarga. Baiklah, selain dari aku dan cucuku, ada ayah, mak dan kakak dan adik kau. Mereka sudah mengakui kau sebagai keluarga mereka, kata Datuk TJ sambil merenung muka Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja dan isteri serta-merta menganggukkan kepala. Datuk TJ menggigitkan bibir lalu bertanya, siapakah orang yang selalu muncul dekat sini macam yang pernah ditemui oleh cucuku dan orang lain tu? Bayi tu kelihatan berpusing-pusing lalu berdiri dekat tiang seri. Dia seakan-akan ketawa ke arah mereka guys. Terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Semua barang-barang yang ada di ruang rumah berterbangan guys. Hanya api lilin je yang tak terpadam. Mereka adalah waris dari keturunan datuk nenekku. Mereka lah yang memberi jalan kemewahan pada keturunan ayah dan ibuku, dan mereka lah yang mendesak aku supaya menemui ibuku yang sebenar. Terdengar gema suara dari arah kiri Datuk TJ. Baiklah, mereka semua dah tahu sekarang. Mereka akui kau adalah keturunan mereka. Pulanglah, jangan ganggu kakakmu Nolin. Datuk TJ terus bersuara. Aku nak bersalam dengan mereka, kata bayi itu. Silakan. Keluarga Tok Kaya Sendi Diraja menghulurkan tangan. Ternyata mereka tak bersalaman dengan bayi itu. Mereka hanya terasa angin je yang terkena jari jemari mereka. Seperti waktu mula bayi itu muncul, dia terus berubah menjadi gumpalan kabut yang tebal, kemudian menipis dan akhirnya terus menghilang guys. Setelah beberapa saat berlalu, Datuk TJ kembali bertafakur dan membaca sesuatu. Dengan nada suara yang parau, Datuk TJ bersuara, bangunlah wahai hati nurani yang tidak dikuasai oleh nafsu. Bangun dan temuilah kami. Suasana bertambah sepi guys. Tak ada seorang pun yang sedar tentang isteri Tok Kaya Sendi Diraja yang telah jatuh pingsan guys. Datuk TJ meletakkan tangannya ke atas dahi isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Saya tak tahu masa bila dia pingsan, kata Tok Kaya Sendi Diraja. Jangan risau, kita cari jalan baik, balas Datuk TJ lalu menepuk tikar mengkuam panjang. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja bangun, duduk bersila, wajahnya pucat. Sepasang matanya merenung mata Datuk TJ guys. Siapa yang datang tadi? Tanya Datuk TJ pada isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Dia menundukkan wajahnya yang resah tak menentu. Kau menggugurkan anakmu waktu berusia 7 bulan. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja angguk kepala guys. Kenapa kau berlaku sekejam tu? Sebelum saya kahwin dengan Tok Kaya Sendi Diraja, saya jadi tukang masaknya. Kemudian terjadi perkara yang tak elok. Saya terus duduk diam di bahagian atas rumah ni. Bila genap 7 bulan, saya dengan persetujuan Tok Kaya Sendi Diraja menggugurkan bayi ini dengan seorang doktor swasta di Kuala Kangsar. Satu pengakuan yang jujur dari isteri Tok Kaya Sendi Diraja, dan Tok Kaya mengakui apa yang dikatakan oleh isterinya itu memang benar. Datuk TJ merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Awak berdua dah melakukan dosa, kata Datuk TJ pada Tok Kaya Sendi Diraja. Sekarang semua peristiwa buruk tu dah tak menjadi rahsia lagi buat keluarga Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menundukkan mukanya dan dia baru sedar bahawa kekayaan yang ada tidak dapat menutupi perbuatan terkutuknya. Lupakan semuanya itu. Yang berdosa tetap berdosa. Hanya Allah yang Maha Besar lagi Maha Penyayang saja yang boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu, tambah Datuk TJ lagi. Tok Kaya terus menarik tangan Datuk TJ pergi ke ruang bawah. TJ ikut dari belakang. TJ tak tahu apa yang mereka bincangkan. Selepas berbincang, Datuk TJ mengajak TJ ke biliknya. Sebaik saja pintu bilik dibuka, wajah lelaki yang garang berbadan besar tercegat di dalam bilik. Datuk TJ berhenti di hadapannya. Dia pun memejamkan mata. Aku hanya datang untuk membetulkan mana yang silap, kata Datuk TJ pada lembaga tu yang bergerak ke kanan sambil tersenyum dan terus hilang. Lebih kurang pukul 12 malam, Tok Kaya Sendi Diraja datang berjumpa dengan Datuk TJ. Dia menceritakan apa yang berlaku sebentar tadi memang tak disangka. Kalaulah dia tahu kejadian itu akan membuka rahsia dirinya, memang dia tak akan mengundang Datuk TJ ke rumahnya guys. Tapi Datuk TJ terus menasihati Tok Kaya Sendi Diraja supaya menerima kenyataan ini dengan rela hati. Inilah kuasa Allah. Dia melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu di dunia ini untuk kita supaya kita sedar Allah boleh melakukan pembalasan terhadap kerja-kerja
dia yang tidak diredainya di muka bumi ni tanpa menunggu kita menemui ajal. Apa yang diperkatakan oleh Datuk TJ tu diakui oleh Tok Kaya Sendi Diraja. Dan malam tu juga Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan hasratnya untuk pergi menunaikan fardu haji ke Tanah Suci Mekah. Bila melihat keadaan dah tenang, Datuk TJ memberitahu Tok Kaya Sendi Diraja tentang hasratnya untuk pulang ke kampung. Mendengar kata-kata tu, Tok Kaya Sendi Diraja nampak resah guys. Kenapa cepat sangat nak balik? Tunggulah sehari dua lagi, kata Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk TJ tersenyum sambil melihat langit petang yang berwarna kemerah-merahan dari anjung rumah. Kita ada anak isteri, ada binatang yang perlu ditengok Tok Kaya. Apa yang nak dirisaukan? Ada yang menjaganya. Betul, tapi isteri kita pun dah uzur, jadi tak boleh tunggu sehari dua lagi. Tok Kaya Sendi Diraja bangun dari kursi, berjalan ke depan, dekat tingkap. Kedua belah tapak tangannya menekan jenang tingkap tu. Saya masih mengharapkan bantuan dari awak. Mungkin ini pertolongan terakhir saya minta, kata Tok Kaya Sendi Diraja sambil memusingkan badannya memandang wajah Datuk TJ. Tok Kaya Sendi Diraja datang dekat Datuk TJ lalu duduk atas kursi. Apa lagi yang mahu saya tolong? Masalah tu dah selesai, tapi ada masalah lain. Maksud Tok Kaya? Orang berbadan besar yang selalu ganggu saya. Datuk TJ terdiam, matanya tajam merenung keluar pada pokok-pokok pisang. Ada sesuatu yang Datuk TJ fikir. TJ memang mengharapkan supaya Datuk dia menolak permintaan Tok Kaya Sendi Diraja tu guys. Dah bosan TJ tinggal di rumah tu. Jiwa dan fikiran TJ tak tenang. Baiklah, apa yang Tok Kaya mahu dari saya? Menghalau penunggu rumah ni. Satu kerja yang susah Tok Kaya. Kalau dia datang kemudian, senanglah kita. Tapi kalau dah jadi penunggu turun-temurun pula tu, memang payah. Sebabnya ini merupakan satu warisan dari keturunan Tok Kaya sendiri. Jawapan dari Datuk TJ tu membuatkan rasa yang amat kecewa pada diri Tok Kaya Sendi Diraja. Renungan matanya tertumpu ke arah muka Datuk TJ. Datuk TJ macam tahu apa yang bergolak dalam dada Tok Kaya Sendi Diraja tu. Sepanjang TJ mengikuti kegiatan Datuk dia tu, belum pernah dia menolak setiap pertolongan yang diminta darinya guys. Kalau Tok Kaya berhajat juga, boleh saya cuba, kata Datuk TJ. Tersenyum Tok Kaya Sendi Diraja. Datuk TJ minta Tok Kaya Sendi Diraja mencari tempat bara. Dia juga mahu bara yang diisikan ke tempat tu mestilah bara dari kayu keruing yang melintang uratnya guys. Dengan susah payah Tok Kaya Sendi Diraja mencari kayu keruing melintang urat tu. Nasibnya cukup baik. Dengan bantuan Pak Ayub Naim, kayu tu diperolehinya. Kayu tu dibakar dan diambil baranya. Kemudian semuanya diserahkan kepada Datuk TJ. Datuk TJ memandang ke arah langit guys. Dia melihat awan putih bergerak ke arah matahari. Bila sebahagian daripada awan tu menutupi bahagian tepi matahari, Datuk TJ pun melompat dan bersuara, bawa perasap tu ke tengah ruang. TJ sambar tempat bara api dan berlari membawanya ke tengah ruang rumah dan meletakkannya di situ. TJ berpatah balik ke tempat Datuk dia. TJ lihat Datuk dia sedang bercakap dengan Tok Kaya Sendi Diraja guys. Dekat mana kau letak benda tu? Tanya Datuk TJ. Dekat tengah rumah. Datuk TJ lagakan gigi atas dengan gigi bawahnya guys. Tangan kanannya menyentuh dinding rumah. Mata Datuk TJ kelihatan rapat dan tangan kiri diletakkan atas bahu Tok Kaya Sendi Diraja. TJ lihat Tok Kaya Sendi Diraja jatuh macam ditendang sesuatu. Datuk TJ buka mata dan memandang tepat ke arah TJ. Dia mengangkat Tok Kaya Sendi Diraja sambil berkata, salah satu tiang di dalam rumah ni ada penunggunya. Muka Tok Kaya Sendi Diraja kelihatan pucat guys. Badannya menggeletar, bibirnya kelihatan kebiru-biruan. Datuk nenek Tok Kaya dulu memeliharanya dengan tujuan menjaga rumah. Jelas Datuk TJ. Saya tak tahu. Sekarang Tok Kaya dah tahu, kata Datuk TJ. Tok Kaya Sendi Diraja pun tersengih. Datuk TJ suruh TJ meletakkan tempat perasap dekat tiang seri tu. Bila TJ nak melangkah merapati Tok Kaya Sendi Diraja dan Datuk dia, TJ dapati mereka dah pun berada dekat dia. Duduk, kata Datuk TJ. TJ pun duduk. Begitu juga Tok Kaya Sendi Diraja. TJ duduk sebelah kanan, Tok Kaya Sendi Diraja duduk sebelah kiri Datuk TJ. Semua menghadap ke arah tempat perasap tu. Datuk TJ menaburkan kemenyan dalam bara api. Asap kemenyan tu memenuhi ruang rumah guys. Datuk TJ bertafakur sekejap. Matanya rapat dan kedua tangannya diletak di atas kepala lutut. Suasana dalam rumah tu terasa aneh sekali. Terlalu sepi. TJ rasa seolah-olah berada di satu tempat yang cukup tenang dan terdengar bunyi air sungai mengalir. Dari tiang seri rumah tu terhidup bau yang cukup harum. TJ menjelin dengan ekor matanya ke arah tiang seri rumah tu. TJ lihat tiang seri tu mengeluarkan asap nipis, kemudian terus hilang. Datuk TJ menoleh ke arah Tok Kaya Sendi Diraja dan terus berkata guys, ada tanda kejayaan ni. Tok Kaya Sendi Diraja terus tersenyum. Datuk TJ pun berkata padanya bahawa dia telah dapat berbicara dengan penunggu tu. Penunggu rumah tu akan keluar berjumpa dengan Datuk TJ pada tengah malam nanti. Sebelum berjumpa, penunggu yang berwajah garang dan berbadan besar tu minta diadakan satu upacara kecil dengan
dan menepung tawar tiang seri rumah tu. Satu permintaan yang cukup mudah dilaksanakan. Menjelang waktu maghrib, tiang seri tu pun ditepung tawar oleh Datuk TJ. Tok Kaya Sendiri Raja dan anak isteri turut menyaksikan upacara kecil tu. Senang je tu, biar saya uruskan. Tok Kaya jangan campur tangan dalam soal ni, kata Datuk TJ dengan tenang. Maksud awak? Macam ni, saya akan berjumpa dengannya secara terbuka. Biar saya tanya asal usulnya dan petua macam mana nak menghalaunya. Saya nak tengok. Percayalah pada saya, kalau baik berita yang saya dapat, berita baiklah akan saya beritahu. Dan begitulah sebaliknya. Tok Kaya Sendiri Raja setuju. Dia yakin Datuk TJ mahu menolongnya dalam masalah ni. Kalau dah begitu kata awak, saya menurut saja, kata Tok Kaya. Tepat jam 12 malam, Datuk TJ pun meletakkan 2 bantal bertindih di bucu katil. Cadar katil yang berwarna kuning dibentangkan di atas lantai. Dengan teliti, Datuk TJ menyusun kedudukan barang-barang di atas katil. Sekali pandang macam singgahsana raja-raja zaman silam. Macam yang selalu kita tonton dalam filem tahun 60-an tu. Datuk TJ memakai serba hitam, berkain samping merah, memakai tanjak dan sebilah keris tersisip di pinggangnya. Datuk TJ suruh TJ berpakaian kemas dan duduk di kaki katil. TJ dilarang mengangkat kepala walau apa pun yang berlaku dalam bilik tu. Suasana bertambah sepi. Bulu roma TJ meremang guys. Terasa cukup seram. Bunyi kaki orang melangkah jelas kedengaran dan diikuti dengan bunyi tapak kaki kuda di luar bilik guys. Datuk TJ pun memadamkan lampu dan menyalakan sebatang lilin. TJ cukup risau. Suasana yang sepi bertukar menjadi agak bising dengan bunyi angin dan daun tingkap yang terbuka dengan sendirinya. Bunyi burung hantu kedengaran sayup-sayup bersama lolongan anjing yang memanjang. Ada kalanya lolongan anjing tu berbunyi macam orang menangis dan ketawa. Datuk TJ berdiri dekat pintu. Daun pintu terbuka dengan sendiri dan serentak dengan itu, api lilin pun terpadam. Kali ini TJ terdengar bunyi orang duduk atas katil pula. Disebabkan gelap, TJ tak dapat melihat bentuk manusia tu. Dia terdengar bunyi suara orang batuk dari atas katil. Serentak dengan tu, suasana gelap bertukar menjadi sama-sama guys. Kerana ingin tahu larangan datuk dia, TJ langgar. TJ angkat kepala sikit dan ekor mata kanan menjeling ke arah katil. TJ nampak seorang lelaki berbadan besar, siap dengan bertanjak dan bintang kebesaran duduk di atas bantal. Misainya cukup lebat, sinar matanya tajam dan di sebelah kanannya ada seorang puteri. Apa hajatnya? Terdengar suara parau. Minta tuan hamba keluar dari sini, balas Datuk TJ. Minta maaf, janji kita selagi tiang seri ni berada di rumah ni, kita tidak akan keluar. Itu janji kita dengan tuan punya rumah asal. Saya minta pada tuan hamba, saya minta maaf. Kami sekadar meminta, kau dan aku adalah makhluk Allah. Kenapa harus menghalau makhluk lain yang punya niat yang baik? Maksud tuan hamba, aku dari jin yang percaya pada hukum Allah dan memang taat pada perintahnya. Biarlah kami hidup di sini, sama-sama menjalankan hukum Allah dan melawan perkara yang buruk. Itulah perbualan Datuk TJ dengan makhluk gaib tu. Datuk TJ terdiam. Makhluk gaib tu turun dari katil dan duduk berhadapan dengan Datuk TJ. TJ nampak mereka macam berbincang sesuatu guys. Perkara tu berlangsung agak lama dan TJ bagaikan dipukau kerana secara tiba-tiba dia terasa mengantuk dan terus tidur. Apa yang berlaku selepas tu TJ tak tahu. Setelah selesai sembahyang subuh, Datuk TJ terus membaca surah Yasin. TJ pula membaca beberapa buah kitab yang memang dibawa oleh datuk dia untuk TJ baca bagi mengisi masa lapang. Subuh tu TJ membaca kitab Tajul Muluk, tetapi Datuk TJ tak menggalakkan TJ membaca kitab tersebut. Dia lebih suka kalau TJ membaca kitab-kitab fiqah yang ada hubung kaitnya dengan hukum hakam agama Islam. Lebih kurang pukul 7 pagi, Datuk TJ berjumpa dengan Tok Kaya Sendiri Raja di ruang bawah guys. Apa yang berlaku malam tadi Datuk TJ ceritakan secara terperinci pada Tok Kaya Sendiri Raja. Tok Kaya Sendiri Raja mengeluh panjang kerana Datuk TJ tak berjaya mengusir penunggu rumah tersebut. Menurut Datuk TJ, berdasarkan cerita dari makhluk gaib tu, penunggu tu akan berada di situ sampai satu masa yang tidak dapat ditentukan, kecuali kalau rumah tersebut dirobohkan dan tiang seri yang berwarna kekuningan tu dihanyutkan ke laut guys. Datuk TJ juga memberitahu Tok Kaya Sendiri Raja, moyangnya dulu membeli kayu-kayu tu dari sebuah istana lama di Aceh, Indonesia. Kayu-kayu tu dibawa dengan sebuah tongkang dan mendarat di pelabuhan Bagan Datuk. Moyang Tok Kaya Sendiri Raja menyewa tongkang tersebut dengan seorang kawan yang berasal dari Sumatera guys. Kawannya tu pula menggunakan kayu-kayu tu untuk membuat rumah di Papan dekat Pusing, Batu Gajah. Rumah binaan kawannya tu terkenal sebagai Istana Papan. Sekitar tahun 70-an, Istana Papan tu masih wujud lagi dan dijaga oleh anak buah kawan moyang Tok Kaya Sendiri Raja. Bagaimana kalau bangunan rumah tu diruntuhkan dan tiang serinya kita hanyutkan ke laut? Tanya Datuk TJ pada Tok Kaya Sendiri Raja. Sayang,
tu rumah pusaka. Kalau macam tu, biarlah dia dekat situ. Kita cuma harus berhati-hati, jangan membuat kerja yang tak elok. Tiap-tiap malam Jumaat, panggil orang-orang berdekatan, baca surah Yasin. Usah bimbang, dia sekadar menumpang dan menjaga anak cucu Tok Kaya sendiri. Apa boleh buat, saya terpaksa jugalah berhadapan dengan semuanya ni, keluh Tok Kaya sendiri raja sambil tersenyum. Inilah kali pertama Datuk TJ gagal dalam usahanya. Anehnya, Datuk TJ tak merasa kesal dengan peristiwa yang terjadi. Ini merupakan satu pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Datuk TJ. Waktu TJ dengan datuk dia meninggalkan rumah Tok Kaya sendiri raja pada pagi Selasa, Tok Kaya menghulurkan sebanyak RM500 pada Datuk TJ. Sayangnya, pemberian tu ditolak oleh Datuk TJ. Dia sekadar mengambil wang tambang untuk pulang yang berjumlah tidak sampai RM10. 6 bulan kemudian, Tok Kaya sendiri raja dan keluarganya berpindah ke rumah baru di Jalan Lapangan Terbang, Ipoh. Rumah besar yang ditinggalkan tu telah disewa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Jabatan Pelajaran telah menempatkan guru-guru pelatih perempuan yang gagal ke Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun, Melaka, dan bangunan tu dikenali oleh masyarakat setempat sebagai pusat latihan guru-guru normal. Beberapa orang guru pelatih perempuan telah dicampakkan ikut tingkap oleh penunggu rumah besar tu guys, kerana bercakap tidak senonoh dan mandi telanjang. Salah seorang daripada mangsanya berasal dari Tanjung Belanja dekat Parit yang sekarang masih mengajar di daerah Krian. Tempat yang paling keras ialah tingkat atas. Lagi sekali, Datuk TJ diundang ke rumah batu tersebut. Datuk TJ pun memberikan beberapa petunjuk untuk dipatuhi oleh guru-guru pelatih perempuan yang tinggal dekat situ. Bila arahan tu dipatuhi, kejadian ganjil tu tidak berlaku lagi guys. Sejak Tok Kaya sendiri raja berpindah ke rumah baru, hubungannya dengan Datuk TJ tak terputus guys. Ketika anaknya Nurbayah menikah dengan orang balik pulau, Tok Kaya sendiri menjemput Datuk TJ datang ke rumahnya dengan kereta. Begitu juga ketika menghantar Nolin ke London untuk menyambung pelajarannya, Datuk TJ dijemput dan dibawa ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Tetapi nasib Tok Kaya sendiri raja kurang baik guys. Sebaik saja anaknya Nolin menamatkan pengajian di England, anaknya terus menikah dengan orang putih dan menetap di London. Perbuatan anaknya tu amat mendukacitakan hati Tok Kaya sendiri raja. Kepulangan Datuk TJ ke kampung kali ini amat berbeza sekali. Dia selalu mengadu kepada nenek TJ yang dirinya kerap diserang sakit tulang. Bila sakit tu datang, Datuk TJ terpaksa duduk berhari-hari di atas katil. Bermacam-macam ubat cara kampung dilakukan. Sakitnya tu masih susah nak sembuh, dan Datuk TJ lebih suka menghabiskan masanya dengan membuat amal ibadat. Kegemarannya menembak ayam hutan dilupakannya sama sekali. Isteri mudanya orang Bunian selalu datang mengunjunginya, terutama di malam Jumaat, dengan membawa ubat-ubat dari akar kayu, dan ternyata ubat-ubat tu tidak memberikan sebarang kesan pada Datuk TJ. TJ dan cucu-cucu lainnya telah membawa datuk mereka menemui doktor swasta di Taiping, Setiawan dan Ipoh. Namun usaha tu juga tak berjaya guys. Menurut doktor yang ditemui, sakit Datuk TJ tu adalah sakit biasa yang akan dialami oleh kebanyakan orang lelaki bila berusia hampir 40 tahun. Inilah akibatnya bila waktu muda kerja merantau ke sana kemari, dah tua penyakit pula yang hinggap, keluh Datuk TJ pada satu petang. Itu dah adat dunia. Apa Tok takut mati? Tanya TJ. Datuk TJ ketawa. Dia mengatakan pertanyaan TJ itu satu pertanyaan yang bodoh. Mati? Apa yang nak ditakutkan? Cuma kita bimbang kalau amalan kita semasa masih hidup tidak sempurna sebagai seorang Islam. Mati memang menanti kita, jawab Datuk TJ. TJ terdiam. Betul cakap Datuk dia. TJ menghabiskan petang tu dengan mendengar cerita dari Datuk dia tentang pengalaman masa mudanya. Ada kalanya TJ ketawa berdekah-dekah bila Datuk dia buka kisah lucu yang pernah dialaminya. Bila duduk berduaan macam tu, terasa betapa mesranya Datuk TJ melayan TJ. Bila masuk waktu maghrib, Datuk TJ memerintahkan TJ untuk menunaikan sembahyang maghrib. Lepas maghrib, Datuk TJ mengajarkan TJ untuk mengenali Allah dengan lebih dekat lagi. Dia mengajar TJ tentang sifat 20 dan mengajar TJ cara-cara sembahyang tahajud dan sembahyang hajat. Di samping beberapa doa yang harus dibaca selepas menunaikan sembahyang fardu, kau harus mengamalkan dalam hidup kau. Selepas sembahyang maghrib pada tiap-tiap malam Jumaat, eloklah kau membaca surah Yasin. Datuk TJ mengingatkan TJ, dan pesanan itu hingga kini masih terpahat dalam hati kecil dia. Entah apa mimpi Datuk TJ, dengan tiba-tiba je pagi tu kira-kira pukul 9, dia ajak TJ pergi ke Pekan Air Tawar. Pada mulanya TJ keberatan nak pergi. Ada dua sebab kenapa TJ tak nak pergi ke sana. Pertama, Air Tawar bukanlah satu pekan yang besar. Kedua, suasana di pekan tu memang tak menarik minat TJ. Aku nak jumpa kawan dari Cangkat Keruing. Selalunya setiap hari Selasa dia turun ke Air Tawar, kata Datuk TJ. Sekarang ke kita pergi Tok? Tentulah.
pergi bersiap, katanya. TJ pun tukar pakaian. Tak sampai 10 minit, TJ dah pun berada di kaki tangga. Kemudian TJ dengan datuk dia jalan beriringan menuju ke jalan raya. Datuk TJ menahan bas. Kira-kira 40 minit berada dalam bas, mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Setelah mundar mandir dalam pekan kecil tu, Datuk TJ pun berjumpa dengan kawan lamanya. Umurnya tak banyak beza dengan umur Datuk TJ. Mereka berbual panjang. TJ hanya tumpang dengar je. TJ terkejut bila kawan datuk dia tu mengajak Datuk TJ pergi ke Kuala Terong. Datuk TJ menolak dengan alasan kalau sekadar pergi ke Kuala Terong untuk mencari kayu bakau untuk menahan tebing sungai dari arus deras, Datuk TJ tak nak. Berceritalah kawan Datuk TJ tu tentang rumahnya yang dibina tepi tebing sungai Kuruing. Tebing tu setiap hari runtuh kerana dilanda arus sungai yang deras. Kau buatlah rumah dekat tempat lain. Habis cerita, kata Datuk TJ. Malas nak pindah. Kalau macam tu kau pacak tebing tu dengan batang buluh. Kawannya terdiam. Mereka berpandangan. Datuk TJ merenung TJ. Kemudian Datuk TJ merenung kedua biji mata kawannya lama-lama. Keresahan terbayang di wajah kawan Datuk TJ tu. Aku tahu tujuan kau yang sebenarnya mengajak aku pergi ke Kuala Terong, kata Datuk TJ. Kawannya tersengih dan wajahnya bertukar kemerah-merahan menahan rasa malu. Kawan Datuk TJ memalingkan wajahnya ke arah lain. Kau terus terang je, kau nak minta pertolongan dari aku kan? Sambung Datuk TJ lagi. Dan kawannya pun angguk kepala. Aku tahu kalau berterus terang kau tak akan menolongnya. Kau dah benci dengan kerja-kerja menolong orang bukan? Aku tak pernah fikirkan benda tu. Kalau untuk kebaikan, aku tak pernah menolak. Oh begitu, keluh kawan Datuk TJ. Disebabkan nak bercerita panjang, kawan Datuk TJ tu ajak TJ dengan datuk dia masuk ke sebuah warung kepunyaan orang Melayu yang terletak di sudut kanan jalan raya menuju ke Lumut. Dengan rasa agak kesal, kawan Datuk TJ tu memberitahu kegagalannya menghalau syaitan yang bermahar Raja Lela di sebuah kampung dekat Kuala Terong. Akibat kegagalannya itu, tangan kanannya terasa lumpuh dan kebas sepanjang malam. Tidurnya selalu diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk dan menakutkan. Ada kalanya dia tak sedarkan diri sampai beberapa jam. Jadi apa yang kena aku buat? Tanya Datuk TJ. Wajah kawannya tu direnung dengan tajam. Dengan tenang, Datuk TJ menghirup kopi di hadapannya. Aku harap kau dapat tolong dalam hal ni. Susah nak sambung kerja yang dah terbengkalai ni, keluh Datuk TJ. TJ terus menghirup kopi panas. Biarlah aku fikir dulu. Hari Selasa depan kau datang ke rumah aku, bagi tahu Datuk TJ pada kawannya. TJ lihat kawan Datuk TJ tu tersenyum. Datuk TJ dan kawannya berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Masa berada dalam bas untuk pulang, Datuk TJ bagi tahu TJ bahawa kejadian aneh yang mengganggu penduduk dekat Kuala Terong tu kena diselesaikan. Kalau dibiarkan nanti penduduk dekat situ salah anggap dan melupakan kekuasaan Allah serta membuat kerja-kerja yang bertentangan dengan hukum agama, aku bimbang mereka akan menjadikan kubur tu sebagai tempat keramat. Datuk TJ bagi tahu TJ. Dari apa yang Datuk TJ dengar melalui kawannya tu, orang yang mereka kuburkan di tanah perkuburan tu ketika hidupnya telah melakukan kerja-kerja syaitan. Orang perempuan ke lelaki tu? Perempuan. Masa hidupnya dia telah menduakan suami dan derhaka pada suaminya sendiri. Beritahu Datuk TJ pada TJ. Satu keinginan timbul dalam hati untuk mendengar cerita selanjutnya, tetapi hasrat tu tidak kesampaian. Bagi Datuk TJ, ajak TJ berhadapan dengan kejadian tu lebih baik dari bercerita. Kau ikut aku ke sana. Ungkapan dari Datuk TJ tu amat menggembirakan hati TJ. Okey guys, tamatlah sudah siri bercakap dengan jin jilid 1 ni. Korang suka ke dengan cerita Tambah Jalih ni? Nak aku sambung lagi? Kalau nak, komen dekat bawah. Aku tak nak lah syok sendiri je, padahal tak ada sambutan pun dengan konten siri bercakap dengan jin ni. Apa-apa pun, terima kasih kepada korang yang telah menonton video ni sampai habis. Yang mana belum subscribe tu, please subscribe guys. Jangan lupa tekan butang notification sekali. Alright guys, bye. Adios.